So lebih kurang pukul 10.30 malam macam tu lah. Pintu bilik kita orang kena ketuk tau. Lepas tu senyap. Ketuk lagi. Lepas tu dengar suara. Weh, korang main apa ni? Kunci pintu bagai ni. Buka lah. Ara tanya balik. Ani ke tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia dan diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya untuk hari ini, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan guru-guru taska. Jadi marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey guys, macam yang KSM katakan tadi, untuk kisah yang pertama dan seterusnya ni, hari ni kita cerita pasal taska je kan. Pada anda ataupun guru-guru taska yang berada kat luar sana, terima kasih kerana telah mendidik kami, anak-anak kami semua untuk menjadi insan, untuk mengenal dunia ni. Okey, baiklah kita terus dengan kisah gangguan di taska ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak share satu cerita, kata dia, yang saya alami sendiri dan kisahnya taklah seram sangat, tapi sampai sekarang ni saya masih teringat cerita dia. Baiklah, cerita dia bermula macam ni. Bila ada satu masa tu saya nak berhentilah kerja dekat taska ni Okey, saya kerja dekat taska tu dah 6 bulan dah, dan sepanjang 6 bulan tu memang saya ni asyik kena ganggu je, kata dia. Taska tu ada hostel lah Saya duduk dekat hostel kat situ lah. Saya ni balik cuma pada hari Rabu dengan hari Minggu je, dan selama 6 bulan dah saya kena ganggu tu. Tak adalah teruk mana, tak adalah teruk sangat, dan sampaikan saya ni dah lali dah dengan gangguan-gangguan yang saya kena. Lagipun saya buat tak tahu je lah, even rasa macam nak menjerit je lah time tu, tapi saya tetap buat tak tahu je lah sebab kerja kan. Okey, saya kena teruk. Orang kata bila saya kena teruk ni ialah sewaktu 3 hari sebelum saya berhenti kerja tau dekat taska tu. Okey, time tu saya tak balik tau. Saya tidur kat hostel je, dan malam tu saya tidur dekat ruang tamu hostel ruang tamu taska tu lah Sebab masa dalam bilik tu memang panas sangat rasanya. Jadinya saya decide untuk nak tidur kat bawah je. Okey, time tu saya seorang je tau kat hostel tu. Saya ambil bantal apa semua, saya punya bantal dekat atas tu semua saya bawa turun kat bawah lah. Dan malam tu saya tak boleh tidur tau. Pusing kanan, pusing kiri, golik, tak boleh juga tidur tau. Tutup sedar-sedar tengok jam dah pukul 1 pagi dah waktu tu. Okey, sekarang ni dah masuk part seram dia lah Masa pukul 1 pagi tu lah pula perut ni meragam tau. Kruk-krak, kata dia. Kenapa? Sebab lapar, minta makan. So saya bangun lah pagi tu, nak masak Maggi cadang-cadangnya kat dapur tu. Okey, dekat dapur ni ada satu bilik tau, dan bilik tu gelap sangat. Bilik ni adalah satu bilik yang dijadikan store oleh taska ni lah tapi jarang dibuka sebenarnya dekat dalam bilik. Tak tahulah kenapa, apa misterinya bilik tu, saya tak pastilah. Bila saya sampai kat dapur tu ataupun saya kat dapur ni, saya pun sebenarnya takut tau nak tengok bilik tu, sebab tempat memasak tu pula bersebelahan betul-betul dengan bilik tu. Jadinya nak tak nak kenalah hadap juga bilik tu tau. Bilik tu ada satu tingkap tau yang boleh nampakkan saya ni daripada luar dekat dapur ni boleh nampak lah apa yang ada dekat dalam bilik tu. Even walaupun tak clear sangat, tapi boleh nampak lah walaupun dalam bilik tu gelap waktu tu kan.
Time saya tengah masak Maggi tu kan, tiba-tiba tingkap bilik tu boleh bergegar. So dengan sendiri tau bergegar. Kuat pula tu. Korang bayangkan tengah masak-masak Maggi, pukul 1 pagi, gelap, dalam satu rumah yang kosong, tak ada orang, taska yang tak ada orang, dan bilik tu memang agak rasanya misteri. Bilik store tu jarang dibuka. Tapi korang bayangkanlah macam mana perasaan saya. Memang seram habis weh. Tapi saya waktu tu saya buat tak layan lah, sebab orang kata nak masak, orang kata kan, saya masih buat tak layan lagi time tu. Tapi bila time tu dah berbunyi banyak-banyak kali dan bergegar makin lama makin kuat, saya bacalah apa yang patut. Waktu tu kan, walaupun tukang langgang semunyaan bacaan saya waktu tu, sebab takut punya masalah dan lepas saya baca surah ni, tiba-tiba benda tu ataupun gangguan dekat tingkap tu berhenti tau, tak bunyi. Saya ingat kan, orang kata bunyi tu ataupun gangguan tu sampai situ je. Rupa-rupanya ada lagi tau. Jadinya lepas saya makan semua, saya pun baringlah balik. Time tu bila tengok jam, dah dekat-dekat pukul 2 pagi. Jadi saya tutup handphone saya cuba pejamkan mata. Masa saya tengah pejamkan mata saya tu, tiba-tiba tau, saya rasa macam ada orang usap rambut saya tau. Lama sangat tau diusap, lembut je tau rasa dia punya usapan tu kan. Time tu saya dalam kepala otak saya, aku kat dalam bilik, kat dalam rumah ni, dalam taska ni, sorang-sorang je tau. Siapa pula yang ada nak boleh belai-belai rambut aku time ni lah, ya Allah kan. Time tu saya punya cuak tak payah cakap lah kan. Takut punya sampai saya menangis saya pejam tu sambil menangis tau. Dan masa saya menangis tu, boleh pula ditanya, kenapa awak nangis? Sambil dia macam tu, astagfirullahalazim. Tak tahulah orang kata macam mana saya punya perasaan. Dan tiba-tiba boleh datang satu perasaan, orang kata kuat. Saya tak tahulah macam mana perasaan tu. Saya boleh bangun time tu sambil pejam mata ni tau sebenarnya. Dan cakap lah, aku tak kacau kau, jangan kau kacau aku. Dan saya bacalah apa yang saya patut, yang saya boleh baca waktu tu. Lepas tu saya baring balik tau. Time tu dah tak ada dah gangguan dia. Okey, bila saya ingatkan dah okey apa semua, saya tengah baring ni, tak lama tau, dalam 5 minit lepas tu je, dia boleh main kat tangga pula. Kat tangga tu biasa kalau kat taska ni memang kita orang akan letak pagar tau, biar budak-budak tak boleh naik atas turun bawah atau main-main kat tangga tu kan. So pagar kat tangga tu dia macam ada loose sikit tau. Kalau kena angin dia macam ada bunyi macam tu lah agaknya. Dekat tangga tu okey, so kat tangga atas tu saya dengar tau macam dia main kira-kira kat atas tu. 1, 2, 3. Lepas tu dia boleh tergelak-gelak kan. Saya dengar lagi dekat kaki dia tu kan macam ada rantai besi tau. Sebab saya dengar dengan jelas tau, bunyi rantai tu macam bunyi rantai besi tu bergesek-gesek dengan rantai tangga tu kan. Kan ada bunyi dia lain macam kan. Makin lama bunyi dia tu makin kuat, makin dekat tau bunyi dia. Sambil dia main duk kira-kira tu, 1, 2. Lepas tu tiba-tiba saya dengar maksudnya benda lah tu dah sampai kat pagar tangga tu. Memang jelas dengar tau bunyi pagar tu, sebab macam ada bunyi orang tolak ataupun buka tangga tu kan. Pagar tu memang ada bunyi. Dan dalam senyap-senyap saya rasa macam macam ada orang tengah perhatikan saya tau. Dan time tu saya dah menggigil-gigil lah tu. Barulah terfikir nak buka surah Yasin dekat handphone. Dan bila saya buka surah Yasin dekat handphone tu, dia bunyi macam tu lah, macam marah. Lepas tu dia tolak kuat tangga tu. Bunyi tangga tu macam terhempas lah. Dan saya ikut bacaan Yasin dulu sampailah saya tertidur. Saya baca Yasin tu mengikut handphone saya lah. Dan keesokannya lah, bos saya kejutkan saya lah. Dengan badan saya waktu tu dah panas gila tau. Memang mungkin demam lah agaknya kan. Dan saya pun ceritalah kat bos saya. Bos saya waktu tu bila dah dengar cerita dari saya ni, terkejut sangat-sangat lah. So hari tu saya tak masuk kerja lah. Saya rest je kat bawah tu. Nak naik atas saya takut. So jadinya ada satu lagi cerita lah. Masa tu dah jadi hari Khamis lah. Masa hari Khamis tu, Khamis malam Jumaat, bos saya offer, kata dia nak hantarkan saya balik. Saya cakap tak apalah bos,
mak saya, sebab saya dah suruh mak saya ambil saya kat situ. Mak saya sampai jap lagi kata saya. Tapi sebenarnya saya salah lah. Mak saya sampai kat Taska tu pukul 11.30 malam tau. Saya ni daripada pukul 7 lagi dah siap-siap dah. Dah pakai tudung, dah pakai apa, pakai apa semua. Konon-kononnya nak balik. Jadinya mak saya ingatkan mak saya ambil awal. Rupa-rupanya pukul 11.30 malam barulah mak saya sampai kan. Jadinya lepas maghrib tu saya dah siap dah. Buka pintu apa semua. Orang kata expecting yang my mom akan sampai lah. Tapi start daripada time maghrib tu je saya dah rasa macam ada sesuatu yang tak kena tau. Tapi saya masih buat tak tahu, buat tak layan, buat macam nothing happen lah So saya duduk layan-layan WeChat waktu tu. So dalam pukul 10 lebih tiba-tiba tau saya dengar ada suara orang menangis daripada luar tau. Dan suara perempuan tu menangis tu mendayu-dayu tau. Dia menangis tak tahulah macam mana kan orang menangis mendayu-dayu kan, buat kan menyeramkan lagi. Saya tak payah buat lah Jadi saya dengar je lah bunyi dia menangis kan. Hakikatnya waktu ni saya sendiri dah start takut tau. Lama jugalah dia menangis ni kan. Dan lepas dia menangis, dia siap boleh main kat tingkap tau. Dia duduk cakap-cakap kat tingkap tu, cakap pakai kuku kat tingkap tuan. Jadi time tu barulah saya teringat tau, yang pintu kat depan tu saya buka. Dan saya waktu tu nak bangun, orang kata nak tutup sebenarnya, tapi takut. Dibuatnya dia tunjuk rupa dia kat depan saya. Nanya saya, kata dia, dah lah time tu saya ni tengah lemah. Yelah kan demam tadi, kena gangguan yang pertama tu, dengan demam lagi waktu tu kan. Jadinya time tu saya tengok jam, dah pukul 11 suku, 11.15 dan saya call lah mak saya ni, suruh datang mak, datanglah cepat mak, datanglah cepat kan. Cepat tak cepat jugalah mak saya sampai. Mak saya sampai lebih kurang pukul 11.30 malam kan. Jadi saya suruh dia ambil saya ni sampai depan pintu, sebab saya ni tak berani nak jalan seorang-seorang tau. Gangguan berhenti kat situ saja. Dan keesokannya hari Jumaat tau, last day saya kerja dekat Taska tu. Taska saya waktu tu hari Jumaat tu adalah buat jamuan raya kata dia. So excited lah nak siapkan budak-budak Taska ni. Orang kata budak-budak kecil ni nak pakaikan baju raya comel siapkan songkok samping lah, pakai baju kurung lah, make up budak-budak perempuan ni kan. Sampailah saya lupa dengan apa yang dah terjadi pada malam sebelumnya. Demam pun dah tak kisah dah waktu tu kan. Dan jamuan tu habis pada pukul 8 malam tau. Saya kemas-kemas semua, siap-siap kemas apa semua, gedebak-gedebuk ke beach pukul 9.30 malam. Jadi mak saya dah tunggu saya lah dekat depan Taska waktu tu. Time saya nak angkut balik lah, orang kata barang-barang saya, nak angkut barang-barang saya, sampai depan pintu tu ada angin tau, hembus kuat kat muka saya, kuat sangat saya rasa 2 kali tau. Waktu ni saya buat bodoh je lah Dan lepas beberapa hari tu, badan saya rasa macam lemah sangat, lemau sangat tau. Sakit satu badan, tengkuk-tengkuk dia rasa, ya Allah, sakit benar rasanya kan. Macam ada benda, setiap joint badan saya ni rasa macam ada, tak sedap lah rasa. Memang sakit sangat. Dan dah seminggu macam tu, duk sakit, demam, tak baik-baik kan. Makan ubat doktor apa semua bagi, tak baik-baik juga. Dan mak pun bawa saya jumpa satu ustaz ni. Bila jumpa ustaz tu kata yang benda Allah yang ada dekat Taska tu suka, sayang kat saya, kata dia. Sebab itulah dia ganggu saya 3 hari berturut-turut, sebab dia tahu saya lepas tu dah tak ada lagi dekat Taska tu kan. So saya waktu tu macam percaya, macam tak percaya kan. Entahlah kan. Sebab saya bab-bab macam ni saya kurang sikit percaya. Even walaupun saya dah kena, tapi saya ni memang susah lah nak percaya bab-bab benda ni kan. Tapi bila ustaz dah kata gitu, saya yakan je lah. Duk berubat apa semua tu dalam masa 2 minggu macam tu, Alhamdulillah saya pun dah sembuh dah. Dan benda tu pun dah tak kacau saya. Dan itu adalah kisah seram saya sewaktu saya bekerja dekat satu Taska ni. Macam mana kisah dengan kali yang ni? Harap anda terhibur. Sebab saya ada kisah lagi dekat Taska ni. So kita terus dengan kisah yang kedua.
Baiklah, untuk kisah yang kedua ni, masih lagi kita ada dekat taska berkenaan dengan pengalaman cikgu yang mengajar dekat taska ni. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Baiklah, Waalaikumsalam. Okey, cerita dekat sini. Kali ini saya nak ceritakan pengalaman kawan saya, kata dia. Kami ni bekerja dekat sebuah taska, dekat satu daerah lah Maaf. Kata dia terpaksa sembunyikan dan merahsiakan nama taska tersebut atas faktor-faktor keselamatan lah atas faktor-faktor tertentu lah lebih kurang. Baik, kita terus dengan kisah dia. Okey. Nama saya Lin tau. Kami ni bekerja dekat taska tu seramai 5 orang cikgu taska. Kami mengajar budak-budak daripada umur 1 tahun hingga ke 5 tahun. Okeylah, nak dijadikan cerita dia. Saya ni terpaksa tinggal dekat taska atas kerana masalah rumah saya ni jauh daripada tempat kerja. So atas persetujuan daripada pihak pengurusan taska ni, jadi saya dengan suami saya ni terpaksalah tinggal dekat taska tersebut bersama-sama dengan anak saya kecil yang berumur waktu tu dalam lebih kurang 2 tahun je. So rakan sekerja saya ni bernama Zira lah. Dia ada beritahu saya lah untuk membasuh, ataupun dia pesan pada saya waktu tu, basuh botol ni, kata dia kan. So untuk botol ni untuk ada budak-budak umur 2 tahun macam tu lah, untuk nak buat susu mereka untuk besok lah. Jadi saya pun basuh lah botol tu. Macam biasa saya dah basuh, saya letakkan kat tepi sinki tu untuk nak keringkan botol tu. Jadinya tiba-tiba Zira panggil saya dan beritahu saya pada tu. Dia tanya saya lah, kenapa botol ni awak tak basuh lagi, kata dia kan. Tapi bila ikut fikiran saya rasa hairan lah waktu tu. Dan sebab kan saya dah basuh botol ni tadi kan, macam mana boleh jadi tak basuh balik semula? Dekat sinilah mulanya saya kena gangguan dan kita. Itulah permulaan dia. Okey. Pada hari berikut je lah. Waktu tengah hari lah budak-budak dekat taska ni tak tidur tau. Tak tidur macam biasa tau. Sebab dia orang waktu tu asyik menangis. Sampai pening kepala jugalah kita orang yang cikgu kat situ kan. Dan bila kita orang buka ayat-ayat suci Al-Quran, budak-budak ni barulah berhenti menangis tau. Tak tahulah macam mana boleh jadi macam tu. Dan pada waktu malam hari tu, mak saya datang lah, konon-kononnya nak ziarahi saya dengan keluarga saya ni. Yalah, saya, suami saya dengan anak saya dekat taska ni. So masa mak saya datang dengan adik bongsu saya ni, waktu tu adik bongsu saya kecil lagi jugalah. Adik bongsu saya umur 4 tahun waktu tu. Lupalah nak beritahu dekat taska ni. Sebenarnya taska yang kita orang duduk ni ada 2 tingkat tau. Tingkat bawah untuk bahagian budak-budak belajar, dan tingkat atas ni tempat saya tinggal. Okey. Jadi kita orang tinggal kat tingkat atas Jadi pada siangnya tidak ada apa-apa pun yang berlaku tau. Tapi pada malamnya adik saya ni main lah dekat depan tangga tau. Dan tiba-tiba tengah main-main tu, adik saya panggil mak saya. Dia beritahu dekat mak saya, kata dia, ada kawan dekat tangga tu. Saya waktu tu saya pandang mak pandang saya, dan kita orang ni pandang sama sendiri lah Dan mak saya panggil, Dek, sinilah duduk kat mama, kata dia kan. Mak saya lah. Dan suami saya apa lagi, dengan sepantas kilat ambil handphone, pasanglah ayat-ayat suci Al-Quran kan. Dan berulang-ulang kali benda tu on repeat mula. Dan adik saya berkata tau, dia cakap lagi, kata dia, adik dia kata, kawan kata suruh uncle tutup surah tu. Macam tu lah kata adik saya waktu tu kan. Dan suami saya buat tak tahu je, kata dia kan. Suami saya walaupun dah cuak tu, buat tak tahu, biar je zikir tu terbuka sehinggalah kami semua tertidur. Dan pada malam tu pukul 1 pagi tau, macam tu saya terbangun tau waktu tu. Sebabnya saya tengok adik saya ni tengah duduk bersila dekat tengah-tengah tu, antara saya, adik saya, mak saya dengan adik saya kat sebelah tu. Dan saya tengok, dah kenapa adik aku ni kan belum tidur lagi. Saya tanya adik saya, kenapa tak tidur kan? Tahu dia cakap apa? Dia kata kawan yang tadi tu tidur dekat sebelah mak. Dan waktu tu adik saya tengok adik saya ni, dia duduk bersila je tau, pandang benda Allah tu, tidur kat sebelah mak saya waktu tu. Dan saya dah mula cuak dah, bulu roma dah meremang waktu tu. Sebabnya kami tidur satu bilik tau. Suami saya tidur dekat bawah, kat lantai waktu tu, dan saya tidur atas katil waktu tu kan. Saya pun panggil lah, orang kata adik saya ni, dah main sini, tidur sebelah kakak, kata saya. Dan pada malam berikutnya lah, lepas kami makan malam semua bersama dengan mak saya waktu tu, mak saya dengan adik saya ni masih duduk kat situ lagi. Dan kami duduk, orang kata lepak-lepak, chill dekat ruang tamu bahagian atas lah. Waktu tu saya perhatikan je adik saya ni, kita orang tengah tengok TV waktu tu kan. Adik saya ni kan, kita orang lain semua sibuk tengok TV, tapi yang dia ni sibuk
pandang dekat atas. Sebab kat atas tu ada satu shilling yang berlubang tau. Dan saya pun tanyalah dekat adik saya, "Dik, tengok apa dik kat atas tu?" Adik saya jawab apa tau? "Kawan, ada kat atas tu." Aduh tu, astagfirullahalazim. Saya mampu berzikir je lah. Orang kata zikir banyak-banyak. Dan sebenarnya banyak lagi lah gangguan yang terjadi pada saya, yang saya alami sewaktu saya tinggal kat Taska ni. Tapi buat masa ni, ini adalah kisah seram saya. Dan macam mana anda rasa kisah yang kedua ni? Harap anda terhibur lagi. Dan saya masih ada lagi kisah seram tentang Taska ni. So korang stay tune and enjoy. Okey, untuk kisah yang ketiga ni, masih lagi kita dekat Taska lagi, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nini. Okey, saya ni bukanlah manusia yang dianugerah. Orang kata ada kebolehan luar biasa lah. Orang kata boleh nampak itu, boleh nampak benda-benda gaib ni. Tak ada. Saya tak ada semua tu, kata dia. Tapi saya ni cukup minat dengan benda-benda mistik. Sama macam saya ni lah nampaknya kan. Okey, setakat dengar dan rasa tu, tu perkara biasa lah bagi saya. Cerita yang saya nak kongsi ni pendek-pendek je, kata dia, berdasarkan apa yang saya alami sendiri. Maaflah kalau tak seram, sekadar berkongsi pengalaman, kata dia. Okeylah, terus pada cerita yang pertama. Benda ni terjadi masa saya bekerja dekat sebuah Taska tau. Dekat tak boleh cakap. Taska apa biarkanlah rahsia. Okey, dekat Taska tu ada 4 orang pekerja termasuk saya. Macam biasalah, lepas budak-budak ni semua dah balik apa semua, kami pun menjalankan tugas kami ni mengemas seperti yang telah pun ditetapkan dalam jadual lah. Jadi saya dengan Ara ni kena kemas bahagian atas. Dan lagi seorang, kawan kita orang, nama dia Ani. Yang Ani ni kena kemas bahagian dapur bawah. Jadi hari tu seorang pekerja lagi cuti lah. Jadi tinggallah kami bertiga dekat dekat Taska ni. Okey, nah dijadikan cerita lah. Si Ani ni malam tu dah plan. Dah ada plan dah, katanya malam ni si Ani nak pergi keluar dating. So siap-siap lah dia kerja kat bawah, kedebak-kedebuk dah siap. Dia pun naik atas, iron lah baju dah siap-siap, kata dia. So saya dengan si Ara ni tak habis-habis membahan. Kata yelah, member sambil-sambil saya buat kerja ni, bahan si Ani ni kawan-kawan nak keluar. Normal lah, kata dia. Sebab member nak keluar dating kan, kita kena sakat dia. Orang kata bagi dia moral support agaknya. Okey, tak perasan tau, masa tu dah maghrib. Jadi kita orang ni bila tadi huha-huha bergelak sakan ni kan, tak perasan bila dah maghrib. Tiba-tiba je dengar azan maghrib. Jadi kita orang stop lah kejap membahan tu kan. Jadi nak dipendekkan cerita lah, si Ani ni pun dah siap lah. Orang kata dah siap-siap semua, dia pun keluar lah pergi dating tu. Jadi yang tinggal dekat situ cuma saya dengan si Ara je yang ada kat rumah tu. So saya dengan si Ara ni decide lah nak turun ke bawah. Orang kata nak bancuh air untuk bawa alas perut lah. Dan untuk pengetahuan anda semua, saya ni jarang sangat turun bawah tau bila malam tau. Kenapa? Sebab kat tingkat bawah ni cuma satu lampu je buka. Itu pun lampu dekat bahagian dapur. Sebab pintu utama ni dalam 3 kaki je jarak dia daripada dapur. So bahagian hall ni memanglah tak lalu kalau nak pergi dapur ke ataupun nak keluar ke, macam tu lah agaknya. So belakang dapur tu pula betul-betul ada jalan besar tau. Means kalau jalan nak keluar masuk ikut jalan dapur lah, kata dia. So bila kami dekat dapur ni, terus sisa-sisa gelak kami tadi tu masih ada lagi. Orang kata masih lagi tergelak-gelak sikit lah. Kami pun bantai lah gelak sambil-sambil bancuh air ni. Tiba-tiba kami dengar satu suara menjerit tau. Bayangkanlah macam menjerit, macam menangis macam tu lah, sambil berlari-lari dekat belakang dapur tu. Terus ke pintu, masuk ke dalam rumah kita orang, masuk ke tempat Taska ni lah. Macam suara si Ani ni yang keluar pergi dating tu, macam menjerit-jerit tau waktu tu. Panggil nama Ara, minta tolong macam tu lah. Jadi kami waktu tu dah dengar macam tu, meremang tau. Tak tunggu lama, buka langkah 1000 tu, panjat tangga, masuk dalam bilik, kunci pintu, kerang. Jadi kami tunggulah kot betul-betul si Ani yang menangis ke, kot Pak Wu dia ni buat hal yang bukan-bukan dekat dia ke kan.
Tapi bila tunggu, tak ada pula. Jadi kami intai, ngikut tingkap bilik kami lah. Bila tengok kat luar, tak ada apa-apa pula kan. Nak mesej si Ani ni pula masalah dia. Handphone saya dengan si Ara ni selamat dah, tinggal kat bawah tadi dekat dapur kan. Allahu Akbar. Waktu tu kita orang diam je tau. Dah tak bergerak langsung dah. Mampu baca apa je yang kita orang ingat waktu tu kan, dalam hati je lah kan. Nak keluar bilik memang tak berani. Buatnya buka-buka pintu, benda Allah tu duduk terpacak kat depan pintu, tak kenanya kata dia kan. So lebih kurang pukul 10.30 malam macam tu lah. Pintu bilik kita orang kena ketuk tau. Lepas tu senyap, ketuk lagi. Lepas tu dengar suara, "Weh, korang main apa ni? Kunci pintu bagai ni, buka lah." Ara tanya balik, "Ani ke tu?" "Yelah, akulah ni, buka lah pintu." Cakap si Ani tu lah. Si Ani ni pelik lah. Dia tanya, "Kenapa air yang dah bancur korang tak minum? Handphone pula tinggal kat bawah." Dan kami pun ceritalah apa yang terjadi. Ni dia kata tau, rumah ni memang ada dulu, tapi sekarang dah tak ada dah. Kata si Ani lah. Tapi ni dia muncul balik lah. Mungkin sebab dia marah kot, korang tadi gelak kuat-kuat sangat maghrib tadi, suka sangat. Jadi saya pun cakap juga, mungkin lah. Jadi saya pun orang kata sama-sama lah. Saya menyalahkan Ara menyalahkan saya. Kenapa? Sebab suka sangat. Itu yang orang tua cakap, jangan terlalu suka. Kalau suka nanti mengundang duka. Jadi Ani tu pun cerita lagi lah. Ada cerita lagi tau sebenarnya. Okey, ada seorang dua tau, budak taska tu nampak kawan, kata dia nampak tengkorak lah, siap tunjuk-tunjuk lagi dekat teacher, dekat cikgu yang mengajar lah. Tapi cikgu tu tak nampak apa pun. Itu biasa tu budak-budak punya mata kan. Budak-budak tak menipu lagi satu, mata dia orang ni tak ada hijab macam tu lah. Tapi tu dululah sebelum saya dengan Ara ni kerja dekat situ. So kami jadikanlah pengajaran lah. Jangan terpekik terlolong sangat, kata dia. Jangan terlalu suka sangat. Sebab dalam dunia kita ni ada dunia dia. Jadinya berwaspadalah. Okey. So cerita yang kedua dia ni pula baiklah, masa ni saya kena pindah taska tau. Buka taska baru dekat tempat lain lah. Jadinya rumah tu dah setahun dah tak ada orang duduk. Dan owner dulu ni kalau tak silap katanya India. Perasaan saya lah macam lain tau bila masuk rumah tu. Apa lagi dekat tingkat atas. Sepatutnya pekerja ni tidur semua dekat tingkat atas, tapi sebab rumah baru masuk kan, jadi kami decide lah nak tidur dekat bilik bawah je dulu. Saya tak tahulah kenapa bila saya naik tingkat atas je saya rasa lain macam tau. Saya rasa macam seriau, rasa macam takut-takut gitu tau. Dan cepat-cepat lah saya turun bawah bila saya naik atas kan. Jadinya macam ada benda duk perhati je. Itu yang saya memang tak nak kalau boleh naik atas. Dan adalah satu cerita tu, ada seorang baby tau. Baby ni bawah jagaan saya lah, dalam umur setahun lebih tu waktu tu. Suka sangat merangkak pergi ke tangga, merangkak pergi ke tangga. Dan dia ni merangkak pergi ke tangga ni macam ada benda tu duk panggil-panggil dia, ajak naik. Dan budak ni pula, kalau kat tangga tu dia punya happy macam ketawa-ketawa, senyum-senyum seorang-seorang kan. Biasalah kan kalau kat taska punya tangga ni, biasa ni memang akan letakkan macam pintu pagar kan, yang ada lock tu kan. So elok je budak umur 1 tahun ni dia boleh sampai kat tangga, benda tu dah terbuka dah. Itu yang seramnya. Dan ada satu kejadian malam tu yang saya memang tak boleh lupa. Dan waktu malam tu saya seorang tau kat taska ni. Kakak yang kerja sekali tu dia keluar jumpa kawan. Jadinya saya nak makan nasi lah. Niatnya nak makan depan TV, tapi hati waktu tu rasa tak sedap tau. Ambil nasi apa semua, letak dalam pinggan semua, bawa masuk dalam bilik, nak makan dalam bilik tempat yang kita orang tidur. Jadi tengah makan tau, dengar macam ada bunyi gelang kaki yang India pakai masa menari tu, yang kecing. Bunyinya tu ya Allah, kuat sangat tau bunyi dia. Saya tak fikir lagi apa-apa lah waktu tu, masih tak fikir negatif. Tapi bunyi tu makin lama makin kuat. Makin kuat. Jadi saya pun apa lagi, saya buka pintu bilik. Saya keluar daripada bilik tu, intai-intailah apa yang ada kat luar tu. Tapi tak ada apa-apa. Intailah dekat tepi rumah pula, masih tak ada apa-apa. Jadi saya anggaplah, orang kata mungkin saya salah dengar lah. Saya masuk bilik pada semula, tutup pintu, kedemam, dan sambung makan. Bila saya tengah makan ni, dan tak lama lepas tu lah, macam 5 minit gitu, tiba-tiba bunyi tu datang lagi.
Dan kali ni bunyi tu makin kuat tau bunyi dia. Dengar betul-betul. Bunyi tu macam datang daripada arah tangga tau. Seolah-olah macam bunyi loceng dekat kaki tu. Dan bila kita turun tangga tu, satu tapak kecil, satu tapak lagi kecil. Tuhan je lah yang tahu perasaan saya masa tu kan. Saya pun cuba mesej kakak tu. Orang kata kakak yang keluar jumpa kawan tadi tu, keluar suruh balik awal kata dia. Dia kata kejap lagi balik. Dan saya ni tak ada pilihan lain waktu tu. Saya kunci pintu bilik tu, pasang surah ngaji kat handphone kuat-kuat. Dan start hari tu lah saya rela ulang alik daripada rumah kakak saya yang ada dekat-dekat kat situ. Taklah dekat kata dia, walaupun jauh, kena naik 2 bas kata dia. Saya sanggup kata dia. Daripada saya kena nak hadap benda Allah ni tiap-tiap malam, ya Allah, hai, minta jauh lah kata dia. Lagilah saya sanggup berulang alik walaupun jauh. Jadi ini adalah kisah seram Malaysia. Untuk kali ini harap anda terhibur dengan kisah-kisah Taska yang saya bawakan untuk anda pada hari ini. So, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.